Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau, seterusnya tuan-tuan, para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni dapat kita bertemu kembali untuk meneruskan pengajian kita dengan menggunakan kitab fiqh manhaji mazhab Syafi'i dalam bab munakahat. Alhamdulillah, pada pertemuan lalu kita baru masuk berkaitan dengan bab talak. Bab talak, kita baru masuk berkaitan bab talak, iaitu tentang pengertian talak. Talak ni kalau dari segi bahasa disebutkan ia sebagai melepas ataupun merungkaikan. Talak kita dah lepaskan. Dan dari segi syarak ialah merungkaikan ikatan perkahwinan dengan lafaz talak dan sebagainya. Itu biasa kita dengar. Itu dari segi syarak dia. Jadi kalau seorang suami itu dia melafazkan talak pada isteri dia ataupun dia menggunakan perkataan-perkataan yang membawa maksud kepada talak. Talak, aku talak engkau, aku ceraikan engkau. Kita berdua ni dah tak ada apa-apa hubungan suami isteri lagi, kita berpisah. Itu membawa maksud pada talak juga kan. Dalilnya memang ada dalam Quran, disebutkan oleh Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak yang boleh dirujuk kembali ada dua. Sesudah itu bolehlah dia rujuk dan dipegang terus isteri itu dengan cara yang sepatutnya atau dilepaskan. Dan pada ayat surah At-Talaq, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai nabi, apabila engkau dan umatmu hendak menceraikan isteri-isteri kamu, maka ceraikanlah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddah dia. Itu dalil dia, kita dah tahu. Dan pada hari ini kita masuk berkaitan dengan hikmah. Hikmah disyariatkan talak ni dalam Islam. Talak ni ada hikmah, memang ada disyariatkan, sesuatu yang disyariatkan. Bukannya kita kata kalau orang bercerai itu nampak buruk, tak. Itu suatu perkara yang disyariatkan. Tetapi kita tengok cara dia bercerai itu kadang-kadang kan. Kadang-kadang benda orang kata benda tak sepatutnya. Benda tak sepatutnya, marah sikit, marahkan isteri sikit dah jatuh talak. Di situ di situ menunjukkan ketidakcerdikan suami itulah dalam mengurus rumah tangga. Marah sikit kat isteri je tunjuk pandai baran, ugut dengan talak. Aku aku teraikan kau orang. Itu je lah ayat yang ada, yang gunakan. Walaupun benda tu disyariatkan, tapi tidaklah semudah-mudahnya untuk dipergunakan. Bukan mudah-mudah untuk dipergunakan, kecuali dah kalau dah tak ada jalan lain, kehidupan rumah tangga tu memang dah tak boleh dah dibaiki kan. Tak apalah, jatuhkanlah, benda tu disyariatkan. Ini baru 2 minggu kahwin dah jatuh talak, apa cerita? Betul depan mata saya. Baru 2 minggu kahwin, baru 2 bulan kahwin, baru 6 bulan kahwin dah jatuh 2 talak. Tu kalau tunggu setahun habis 3. Kalau rasa 10
ada 10 talak rasanya, dan 2 tahun tu habis 10-10 tu kan. Benda tu berlaku disebabkan atas satu dengan kejahilan suami, menganggapkan talak tu boleh main-main. Kan, saya tak ada niat nak cerai Ustaz, tapi apa yang cakap macam ni, aku talak engkau. Dah talak tu tak ada niat jatuh. Kan. Jadi disebutkan dalam kitab ni, matlamat perkahwinan ialah kehidupan yang berterusan di antara kedua-dua pasangan suami isteri. Itulah kan, ajak kita berkahwin memang kita nak berterusan sampailah akhir hayat. Allah SWT mensyariatkan banyak hukum hakam, ada untuk mengekalkan, menyemarakkan hubungan suami isteri. Betul kan? Antara hukum dia, apabila dah nikah tu, maka jatuh kewajipan ke atas suami untuk menyediakan nafkah untuk keluarga dia kan. Nafkah untuk keluarga dia, menyediakan makan minum, tempat tinggal, pakaian, kesihatan, perlindungan dan sebagainya. Itu jatuh kepada tanggungjawab suami. Itu. Dan isteri pula kewajipan dia menguruskan rumah tangga, mengasuh anak-anak kan, mentaati suami. Itu dah ada part masing-masing kan, dapat masing-masing. Adab dia, apa lagi adabnya? Suami wajib mentaati kedua bapa dia. Kemudian yang isteri pula wajib mentaati suaminya, kemudian baru yang kedua bapa dia. Kalau suami ni macam mana sekalipun, dia akan dulukan ibu bapa dia. Suami wajib mentaati kedua bapa dia, dan isteri wajib mentaati suaminya, kemudian baru ibu bapa dia. Darjat suami itu lebih tinggi kan. Itu dari segi adab dia. Lepas tu isteri melayani suami dia, menguruskan rumah tangga, mengasuh anak-anak tu, itu dari segi adabnya. Berkasih sayang, bercakap lembut, dengan belayan kasih sayangnya. Banyaklah benda tu, Islam dah ajar benda tu. Tapi kadang-kadang disebutkan dalam kitab ni, kadang-kadang adab-adab dan hukum-hukum ni tidak diikuti oleh kedua-dua pasangan ataupun salah seorang daripada mereka. Betul kan? Ini punca dia. Kadang-kadang tak ada punca. Isteri tengok bagus, tapi suami tu pandai barang tak tentu hala kan. Cakap sikit je, silap sikit je, isteri kira nak lempang, nak marah. Tak, kalau rasa ni, bagi saya kalau rasa best, hentak kepala kat tiang tu. Kalau dia rasa kuat sangat lah, dia semarah sikit nak tampar isteri, nak pukul isteri, tu hentuk kepala kat tiang tu. Kalau dia rasa kuat sangat lah, kan. Ataupun contohnya isteri tidak memilih suami tidak memilih isteri yang sesuai, atau kedua-dua pasangan atau salah seorang tidak iltizam dengan adab-adab pergaulan bersama yang telah ditentukan oleh Islam. Benda ni kadang memang jelas nampak ya. Banyak kes-kes yang kadang-kadang kes pasangan suami isteri yang saya handle lah. Memang saya tengok banyak, terutama pasangan muda yang bercerai ni, talak ni kadang punca kecil je. Bagi alasan ekonomi, memang semua orang ada. Saya pun dah pernah lalui dah kan. Mula-mula kita kahwin, kita hidup mula kerja, Allah, mana ada pendapatan stabil pun kan. Ya? Saya kerja dulu pun kereta pun tak mampu beli. Betul, setahun dekat setahun saya naik motor je pergi kerja. Jauh, duduk kat mana? Duduk kat UK Perdana. Tahu kan UK Perdana kan? Kerja kat Kuala Kubu. Bang, jalan Dam Ulu Yam tu saya boleh hafal lubang kat mana. Semua saya dah hafal. Nak beli kereta tak mampu tu. Saya betul-betul mau motor je, pakai AS5. Tahulah Dam Ulu Yam tu biasa lalu kan. Kan. Keluar rumah lepas subuh je, pum, pergi. Isi minyak full tank siap-siap. Sejuk, jangan kira lah. Jalan dam tu berkabus ni, tengah jalan ni rempuh tu, belum kira pagi-pagi tiba-tiba sampai dam hujan. Kau nak nyorok mana? Kiri kanan hutan, redah juga. Sampai ke ofis dah siap towel, kain pelikat, baju salin memang dah siap letak ke ofis lah. Menggigil-gigil balik kan. Tapi
kita teruskan kehidupan kita. Bukan ekonomi, memang boleh kata semua kita lah. Sebab kita lahir-lahir bukan bapak kita macam apa jutawan-jutawan kan, hidup-hidup senang, tak. Kita survive lepas kahwin baru. Biasanya lepas kahwin dalam 3-4 tahun baru nampak stabil. Betul tak kita? Nah, yang ni diri saya lah. Masuk tahun ke-5 kerja tu baru nampak stabil. Baru nampak stabil. Kalau bapak Donald Trump tak apa kan. Memang kaya-kaya kan. Kahwin-kahwin dia berapa bilion dia bagi kan. Kita ni majoriti macam tu kan. Tapi kita itu, bila kita jaga hukum hakam, jaga adab-adab, insya-Allah. Terutamanya adab dengan Tuhan. Banyak yang pasangan yang saya tengok, pengalaman saya sendiri, saya hadapi, ialah kegagalan pasangan menjaga hak Allah SWT, iaitu solat 5 waktu. Solat 5 waktu. Tanya suami, tak pernah solat. Tanya isteri pun sama. Kadang-kadang tanya isteri, saya solat, tapi kadang-kadang tinggal. Tanya suami, saya Jumaat je pergi. Itu pun segan kat kawan. Itu punca lah, punca dia. Dan dah tak ada keberkatan, tak jaga hukum dalam rumah tangga tu, memang jadi punca lah untuk ni. Kebanyakannya memang keseluruhannya, orang kata conclusion dia, saya kata memang punca ni, tak jaga. Kau cakap ekonomi tak ni boleh lagi kalau kita jaga Allah SWT, ada rezeki tu kan. Tapi bila kita tinggalkan tu, memang sempit lah. Sempit lah rezeki kita sendiri kan. Ya. Jadi di situ dia akan menyebabkan kerenggangan. Rengganglah kasih sayang antara suami isteri, sebab tak ada rahmat daripada Allah tu kan. Tak ada rahmat pada Allah SWT tu ya. Jadi renggang semakin lebar, sehari sampai susah nak diperbaiki. Sampai tahap dia dah jadi syiqaq, bergaduh kan. Dari syiqaq mula-mula nusyus, lepas tu jadi syiqaq, tu dah bergaduh-gaduh dah, bertampar, sepak, terajang apa semua kan. Jadi ketika tu dah tak ada cara lagi untuk mewujudkan sefahaman dalam kedua keluarga. Peraturan yang boleh kita menangani masalah tersebut diperlukan. So ada satu solusi lain lah untuk macam mana. Takkanlah kehidupan ni kalau kahwin tak boleh nak bercerai langsung kan. Tak kisahlah suami tak bertanggungjawab, tak bagi nafkah pun isteri redha je. Tak boleh. Isteri tak boleh macam tu. Itu hak dia. Kalau suami tak bagi nafkah, dia kena tuntut, dia kena minta. Dan suami pula jangan tak bagi nafkah, kerana itu tanggungjawab dia kan. Lepas tu kalau suami pula asyik pukul isteri, ataupun isteri asyik pukul suami, sepak terajang suami pun ada, bukan tak ada ya. Jadi apa solusi dia? Solusi dia itulah disyariatkan tadi, disyariatkan talak tadi, supaya boleh masing-masing pasangan bawa haluan masing-masing ya. Dengan itu ikatan perkahwinan dapat dirungkaikan dan hak kedua-dua pihak tidak terabai. Dah masing-masing lah bawa hal. Tak perlu lagi. Jadi kalau sepanjang kahwin nafkah pada isteri tak bagi, tapi bila isteri marah-marah, isteri marah-marah apa semua, dia kata isteri itu nusyus pula. Salah siapa yang nusyus? Suami ke isteri? Kan banyak yang tu yang berlaku. Jadi ini dilakukan apabila mereka tidak mampu untuk hidup bersama lagi ya. Firman Allah SWT, wa iyyatafarraqa yughnillahu kullam min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Dan jika mereka berdua bercerai, maka Allah akan mencukupkan keperluan masing-masing daripada limpah kurnianya. Allah amatlah luas limpah kurnianya, lagi amat bijaksana. Jadi masing-masing tu bila dah pisah tu ada rezeki masing-masing kan. Daripada rezeki duduk bersama asyik bergaduh, tak aman rumah tangga kan. Jadi Allah bagi jalan, talaklah, cerailah mereka ya. Jika suami menggunakan talak sebagai jalan penyelesaian terakhir dalam menyelesaikan masalah yang timbul, ia adalah jalan penyelesaian yang daruri, iaitu amat diperlukan. Kalau tak boleh nak selamat dah rumah tangga ni kan, asyik timbul isu
masalah suami tak bertanggungjawab, isteri pun dah hilang hormat kat suami, ya, jadi kesan dia pada anak-anak nanti. Jadi itulah jalan yang ketika itu penyelesaian yang daruri, jadi amat diperlukan, ya. Jadi dia terpaksa lakukan walaupun kebiasaannya perceraian amat memerikkan, walaupun memperiklah terutamanya pada anak-anak lah, kan. Kalau tak ada anak lagi tak apa, bila ada anak-anak ni dia memerikkan lah pada anak-anak ni. Anak-anak tu dah tak ada dah seorang bapa yang menjaga dia, kan. Mungkin anak tu duduk dengan ibu, ataupun mungkin ibu dia tak, bapa ambil anak, ibu tak ada nak jaga anak dah, kan. Jadi dia berpisah, tak ada nak jumpa bapa, nak jumpa mak pun jauh sekali, kan. Sekali-sekali baru dapat jumpa, ya. Tapi yang ni banyak berlaku, ya. Jika talak digunakan untuk menunjukkan kebebalannya dan memenuhi hawa nafsunya, ia adalah perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah SWT. Halal jatuh talak tu, tapi Allah cukup-cukup murka. Banyak yang berlaku macam itulah, kan. Baru kahwin seminggu dua dah jatuh talak. Itu memang bebal sungguh. Baru kahwin boleh jatuh talak. 2 minggu. Abang 2 minggu kalau kahwin tak keluar rumah lagi, bang, ya? Kan, belum keluar rumah lagi, kan. Ini 2 minggu pun dah jatuh talak, bang. Ya? Jadi Allah Maha mengetahui semua perkara baik dan buruk, dan kepadanya lah semua urusan dikembalikan. Ya. Jadi talak ini adalah petanda kehebatan syariat Islam itu sendiri, ya. Jadi apabila kita telah jelaskan sebelum ni, menegaskan bahawa pensyariatan hukum hakam talak dan natijahnya sebagaimana yang digariskan oleh Islam menunjukkan kehebatan syariat Islam, ya. Ia juga menjadi bukti terpenting menunjukkan bahawa hukum hakam Islam benar-benar sesuai dengan fitrah dan keperluan sebelum menjadi manusia. Kalau katalah ada syariat yang kahwin, kau hadap je lah apa yang jadi kat keluarga kau, kan. Tak boleh cerai sampai mati. Sampailah salah seorang mati, tak boleh cerai berai. Jadi tak adalah kehebatannya, menghadap je lah. Orang akan sengsara, kalau hidup dia sengsara sampai dia mati sengsara. Kalau umur dia 70 baru mati, dia kahwin umur 20, 50 tahun sengsara. Kan, 50 tahun sengsara. Jadi Islam bagi jalan tu, ya. Ni. Jadi kita tengok, hakikat ini semakin terbukti jika kita membandingkannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Mereka tidak berpuas hati terhadap larangan talak bercerai. Mereka menganggap perkahwinan merupakan penjara selama-lamanya, ya. Penjara yang mengurung kedua suami isteri agar hidup bersama, sama ada mereka suka atau tidak. Mungkin ada bangsa-bangsa lain yang tidak ikut syariat Islam, ya, yang ada ikut adat dia orang. Kalau kahwin tu itu je lah satu-satunya sampai mati. Baik buruk, tanggungjawab ke tidak, teruk ke baik ke perangainya, kau hadap je lah sampai mati, sampai bila-bila. Jadi sepanjang hayat dia diibaratkan terpenjara dalam situasi yang buruk dalam keluarga dia, sebab tak ada hukum bercerai bagi bangsa-bangsa dan setengah-setengah adat tu, kan. Mereka mengkaji semula larangan ini setelah melihat kesan yang amat buruk pada masyarakat serta melahirkan jenayah yang amat bahaya. Mereka mengkaji semula kerana mereka mendapati kehidupan harmoni suami isteri tidak mungkin berlaku dengan paksaan. Dah sampai masa dah tak boleh paksa dah. Kalau dah rasa tanggungjawab tak ada, macam mana nak datang kasih sayang pada pasangan, betul tak? Kalau suami dah tak ada tanggungjawab, macam mana nak rasa kasih sayang? Kalau isteri tu dah tak ada rasa tanggungjawab dekat suami, macam mana suami tu nak jaga keluarga dengan rasa tanggungjawab dan kasih sayang? Sebab dah tak ada dah. Tak boleh nak paksa dah. Takkan nak berlakon je, kan. Kalau dalam filem tu tak apalah dia berlakon, tengok banyak pelakon-pelakon dalam filem tu nampak bahagia je, kan, dalam filem. Padahal dia sendiri pun bercerai-berai 2-3 kali, kan, 2-3 kali pula tu. So nampak dalam filem sweet je. Kat luar kadang-kadang bila kita tengok, rupanya dia
tak ada bagi nafkah kat isteri dia, dah tak ada bagi nafkah kat anak dia, banyak berlaku kan. Itu kisah-kisah pelakon lah. Jadi paksaan ni, kalau kita paksa untuk duduk juga walaupun apa jadi, dia akan merosakkan seluruh ahli keluarga dan menjadi gunung berapi yang akan memusnah dan menghancurkan segala-galanya. Itu disebutkan dalam ni kan. Jadi oleh itu Islam dia mengambil serius dalam mengambil langkah-langkah untuk menjadikan kedua-dua pasangan ni saling faham, memahami, berkasih sayang dan hidup kekal sebagai suami isteri. Banyak terutamanya apabila pasangan suami isteri itu menjaga hukum hakam, menjaga adab-adab. Itu untuk keserasian yang sewajarnya untuk kekal sebagai suami isteri, ya. Walaupun begitu, ya, Islam tidak merawat masalah itu dengan mengikat tubuh kedua-dua pasangan tersebut antara satu sama lain sehingga tidak boleh berpisah. Islam tak sezalim itulah. Kau dah kahwin, kau tak boleh cerai. Kau kena hadap suami kau, kau kena hadap isteri kau sampai bila-bila. Tak ada. Islam ada bagi jalan, ada solusi dia, kan. Jadi Islam merawat masalah itu dengan memberikan peringatan, ya, panduan untuk menunjukkan perasaan kasih sayang di antara mereka. Jadi Islam juga mewujudkan faktor-faktor yang menimbulkan rasa saling faham, memahami di antara kedua pasangan suami isteri dan menjauhkan sebarang kemungkinan yang boleh memisahkan mereka. Jadi dari situ, ya, kalau kita tengok apabila seorang suami itu dia dah menjadi seorang suami, jadi kewajipan dia menyediakan nafkah untuk keluarga dia. Dari situ isteri pula, apa balasan dia? Balasan dia wajib taat pada suami tadi. Dia wajib menguruskan rumah tangga dia. Itu sebagai timbal balik dia, kan? Timbal balas dia. Bila suami dah sediakan itu, isteri buat macam ni pula. Jadi ketaatan tu ketaatan tu akan datang pada isteri. Sebab apa? Suami aku ini bertanggungjawab. Yang apa yang Allah perintahkan sebagai seorang suami, menyediakan segala keperluan rumah, nafkah makan minum isteri, anak-anak dan sebagainya, dia buat, maka aku sebagai seorang isteri, aku wajib tunaikan hak Allah pula. Hak Allah iaitu sebagai isteri wajib mentaati suami, kerana ini perintah pada Allah SWT. Jadi dia buat. Kan ada keberkatan di situ, nampak dia ada keharmonian yang akan timbul apabila dua-dua pasangan tu tahu tanggungjawab masing-masing, ya. Jadi inilah yang akan menjaga kehidupan rumah tangga daripada musnah, ya. Untuk tujuan itu Islam menjadikan undang-undang talak sebagai penyelesai yang boleh digunakan ketika diperlukan. Ya, jalan dia akhir kalau dah masing-masing dah tak sehaluan, masing-masing dah tak bertanggungjawab, masing-masing dah tak boleh menghormati, maka Islam bagi penyelesaian dia dengan talak tadi, iaitu ketika kedua-dua pasangan suami isteri tidak lagi dapat melaksanakan ajaran-ajaran dan adab-adab yang telah digariskan oleh Islam dan ditentukan oleh Allah SWT bagi menjaga keharmonian dan kasih sayang di antara kedua mereka. Itu jalan dia. Dah tak boleh dah duduk rumah je, kan. Isteri bila dengar je suami balik kerja, dia dah takut dah, dia dah trauma dah. Hari ni aku nak kena pukul kat mana pula, kan. Ataupun sampai je bila time isteri nak masak makan, nak uruskan rumah tangga, masak makan minum apa semua, dah si suami tak pernah bagi duit. Isteri pun pula terbeban dengan tanggungjawab dia. Dia pula nak kena sara keluarga, suami tak buat apa. Benda ni berlaku. Macam baru ni ada satu tuntutan talak. Isteri tuntut talak lah. Isteri tuntut talak kerana suaminya memang tak sara keluarga. Isteri tu gaji dia besar, tapi besar macam mana pun kewajipan tetap atas suami, kan. Buat suami dia, gaji dia besar lah isteri tu. Suaminya dia jadi macam malas kerja,
malah kerja tau. Dia buat kerja tolong-tolong kawan dapat 200-300, tapi tak pernah pun nak beli barang dapur. Kadang-kadang isteri dia bagus, dia kalau suami tu pergi, dia sanggup dia masak ni, walaupun dia sibuk kerja isteri tu, kalau dia masak tu, kalau suami nak balik tu, dia tunggu suami sampai dia tunggu suami dia balik makan bersama. Bayangkan, kadang-kadang pukul 11 suami dia balik, dia tunggu, dia tak tidur. Suami balik dihidangkan nasi. Suami mana? Hujung minggu je pergi mancing dengan kawan-kawan, kerja tak ada. Baru ni dia filekan cerai. Suami tu saya tak setuju nak bercerai. Yalah, memang tak setuju lah. Lepas ni siapa nak sara dia kan? Memang bahasa kasar lah orang kata, ini suami macam ni seluar dalam pun bini beli. Apa benda ni? Memang semua isteri dia tanggung. Tak boleh pakai betul kan? Tapi demi lagak tu macam dia kaya, bawa kereta isteri dia lah, apa semua lah. Teruk. Kalau macam ni memang bagi saya elok lah, wajib sangat pun bercerai pun kan, menyusahkan orang kan. Jadi bukti kebenaran kata-kata di atas ialah kita hampir-hampir tidak mendapati kes perceraian yang berlaku di dalam keluarga yang soleh, yang terikat dengan hukum hakam Islam serta ada adabnya kan. Kebanyakan kes perceraian berlaku dalam keluarga-keluarga yang jauh daripada ikatan serta tata cara hidup Islam. Betul lah macam saya kata tadi, jarang kita dengar kalau keluarga tu jaga hak Allah SWT, solat 5 waktunya jaga, isteri pun taat suami, ada adab, tanggungjawab dia tahu, dia buat, tak ada no point nak bercerai kan. Tapi yang banyak berlaku, ni dah pasangan tak erti nak jaga solat 5 waktu masing-masing masih ungkit-ungkit lah, tak bertanggungjawab, isteri tak ada tanggungjawab, suami tak ada tanggungjawab. Dan inilah yang banyak yang kita dengar, pasangan-pasangan keluarga yang bercerai kan. Jarang sangatlah orang kata kita nak dengar orang kata yang jaga solat 5 waktu kaki surau ni. Ada, tapi poin dia mungkin ada poin lain, bukan poin sebabkan tak ada hukum hakam adab ni tadi ni kan. Itu mungkin ada masalah selisih faham, degil sikit ke, bukan orang kata masalah apa, masalah yang bodoh-bodoh lu kata, masalah bodoh-bodoh dah nak cerai kan. Jarang kita dengar keluarga-keluarga yang orang yang taat pada perintah Allah ni bercerai. Biasanya memang ada masalah. Jadi itu habis tentang hikmahnya. Tu cantiknya Islam tu, dibagi jalan penyelesaian. Kalau dua-dua pasangan dah tak ada sepakat, sepahaman lagi, maka dibagi jalan supaya mereka berpisah. Jadi talak ni dia terbahagi kepada 3 bahagian kalau dilihat daripada 3 sudut yang berbeza. Dia talak ni kita kena faham, dia ada 3 bahagian, terbahagi pada 3 bahagian jika dilihat daripada 3 sudut yang berbeza. Itu dari segi bahagian dia. Jika dilihat dari sudut kejelasan lafaz yang digunakan, terbahagi pada talak yang dinamakan talak soreh, satu lagi talak kinayah. Soreh ni ialah seorang suami dia menggunakan lafaz yang memang semua orang faham lafaz itu maksud pada talak atau cerai. Itu tak perlu nak terjemah dah. Aku talak engkau, aku cerai engkau. Habis kan. Perkahwinan kita putus hari ini, habis. Aku dengan kau dah tak ada apa-apa hubungan. Tu maksud cerai. Tak perlu nak translate, semua orang faham. Budak darjah 2 darjah 3 pun faham kan. Satu lagi kinayah. Kinayah ni dia akan guna lafaz tapi double meaning. Alah, aku tak nak tengok muka kau pergi balik mak bapak kau. Masuk cerai ke kan? Dia marah-marah, aku tak nak tengok muka kau kat rumah aku lagi, kau keluar balik mak bapak kau. Dia cerai ke tu? Itu kinayah. Itu bergantung pada niat dia.
Kalau niat dia bukan cerai, itu atas pengakuan dia lah. Bila kalau kata hakim tanya apa tujuan kamu cakap macam tu, dia kata, ya saya memang suruh dia balik rumah bapak dia, kan, cuti sekolah balik lah. Bawa anak-anak, tak adalah jatuh kan. Ya, itu dari segi soleh dan kinayah. Kinayah ni maksud dia cara kiasan. Dia kiasan ni dia ada dua makna kan, double meaning kan kat situ. Itu kalau dilihat dari segi lafaz. Jika dilihat dari sudut keadaan isteri tu yang diceraikan, ini daripada diri isteri tu sendiri, diceraikan dalam keadaan suci, sama ada isteri tu diceraikan dalam keadaan isteri itu suci atau haid, dewasa atau kanak-kanak, ia terbahagi kepada pertama talak bid'i, yang kedua dinamakan talak sunni, yang ketiga bukan bid'i bukan sunni, dia tengah-tengah, tak boleh nak kata, kan. Itu dari sudut keadaan. Jadi dia ada hukum dia nanti, ya. Saya cerita lah awal-awal ni, saya cerita sikit. Mentalakkan isteri dalam keadaan dia berada dalam haid haram. Talak jatuh, tapi perbuatan suami itu haram. Satu. Begitu juga mentalakkan isteri selepas disetubuhi pun haram. Nak talakkan isteri, kalau dikategorikan sebagai talak sunni, menceraikan isteri dalam keadaan suci, tidak disetubuhi. Itu dari sudut keadaan isteri. Jika dilihat daripada sudut adakah talak tersebut ditebus dengan harta atau tidak, ia terbagi pada dua pula. Terbagi pada khulu' dan talak biasa, kan. Talak khulu' ni secara ringkas dia, nanti belakang ni ada huraian dia. Khulu' ni ialah isteri dia minta talak pada suami dengan bayaran. Kan dia dah tak tahan dah. Contohnya dia kata abang ceraikan je lah saya. Ceraikan saya. Abang nak berapa? Nak bayar saya bayar berapa? Suami kata bayar 10,000. Okey? Aku bayar 10,000, aku ceraikan kau. Jadi isteri bayar 10,000 kepada suami ceraikan. Iaitu khulu'. Iaitu isteri dia tebus talak tu dengan suami, dengan bayaran, ya. Ataupun talak biasa, tak ada apa-apa, kan. Jadi penerangan nanti semua ni ada. Okey, kita masuk yang pertama. Pembahagian pertama iaitu soreh dan kinayah. Jika kita teliti, ya, lafaz yang digunakan untuk talak, kita akan dapati lafaz tersebut mengandungi hanya satu makna, kan, iaitu talak, ataupun ia mengandungi lebih daripada satu makna, iaitu boleh ditafsirkan sebagai talak ataupun tidak. Di situ, ya. Kalau kinayah tadi, dia boleh ditafsirkan sebagai talak dan boleh ditafsirkan bukan talak. Tapi kalau lafaz soreh tadi, dia satu makna dah, orang faham memang itu cerai, talak, tak ada lain dah, nak terjemah lain, kan. Jika lafaz tersebut hanya boleh ditafsirkan sebagai talak sahaja, maka talak itu dipanggil talak soreh. Jika tak boleh hanya semua orang tahu satu lafaz ni memang maksud dia talak, jadi itu dikategorikan sebagai talak yang soreh, jelas, tak perlu terang makna lagi dah, ya. Dan jika ia boleh ditafsirkan sebagai talak ataupun lain daripada talak, maka dia dipanggil talak kinayah, ya. Talak kinayah dia ada dua makna, sama ada makna talak ataupun bukan. Kesimpulannya, talak terbagi pada dua, iaitu soreh dan kinayah. Kita masuk apa itu talak soreh. Talak soreh ialah lafaz talak yang digunakan jelas menunjukkan makna talak
dan lafaz itu tidak boleh ditafsirkan dengan makna yang lain. Itu soreh, jelas maksud dia, membawa maksud talak, dan tak boleh nak terjemah benda lain dah. Aku ceraikan kau, boleh terjemah benda lain? Tak ada dah. Aku talak kau. Kalau aku tak nak kau lain. Kan, aku tak nak kau banyak cerita dia. Ini aku talak kau dah tak boleh nak terjemah dah. Itu je lah satu-satunya. Tak boleh nak pusing-pusing dah, kan? Lafaznya ada 3. Talak, cerai, bebas, lepas, pisah. Aku dengan kau pisah. Yes, itu maksud dia. Aku lepaskan kau, aku bebaskan kau. Selesai. Kalau aku talak kau, aku cerai kau, lagi confirm dah. Ya, jadi ini antara perkataan-kataan yang memang dikategorikan sebagai talak yang soreh, ya. Talak, cerai, bebas, lepas, pisah, itu memang tak perlu lagi nak bagi makna lain. Semua orang tahu itu adalah talak yang soreh. Contohnya seperti suami berkata kepada isteri dia, aku ceraikan engkau, aku bebaskan engkau, aku berpisah dengan engkau, ataupun engkau berpisah daripada aku. Itu semua dah soreh. Itu soreh. Lafaz ini dikategorikan sebagai lafaz yang soreh kerana lafaz ini banyak digunakan dalam syariat Islam itu sendiri, ya. Berulang kali disebutkan dalam Al-Quran. Sebagai contoh, dalam surah At-Talaq ayat 1, firman Allah SWT, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihin. Wahai Nabi, apabila engkau dan umatmu hendak mentalakkan isteri-isteri kamu, maka talaklah mereka pada masa mereka dapat memulakan iddahnya, iaitu pada mereka masa suci. Jadi lafaz yang digunakan di sini ialah talaqtumun nisa, kamu mentalakkan isteri-isteri kamu tadi. Lafaz talak. Okey. Itu ayat yang kedua dalam surah Ahzab, ya. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku bebaskan, yakni lepaskan kamu dengan cara sebaik-baiknya. Bebas, lepas, itulah maksud dia, menjurus kepada talak juga lafaz yang digunakan, dan ianya merupakan satu lafaz yang soreh. Atau dalam surah Talaq ayat kedua, au fariquhunna bima'ruf, atau berpisahlah, faraqa, berpisah, berpisahlah mereka dengan cara yang sepatutnya. Sebab itu dia katakan perkataan ni memang yang digunakan banyak dalam Al-Quran pun memahami maksud itu adalah bercerai. Di antara lafaz soreh ialah talak yang dilafazkan dalam bahasa selain Arab jika penduduk setempat menggunakan lafaz tersebut hanya menunjukkan makna talak. Dalam bahasa India apa talak? Ada siapa tahu? Bahasa Cina ke apa maksud, saya tak tahu kan. Kalau bahasa Jepun ke apa kan. Kalau dalam bahasa Jepun, dia lafaz dalam bahasa Jepun dan maksud tu membawa maksud kepada pisah, lepas, talak, bebas, jatuh. Ya. Sebab tu dia kata jika selain bahasa Arab tapi membawa maksud kepada talak, jatuh. Kalau dia tak faham makna tu, Ustaz. Apa dia? Dia sendiri tak faham makna sebab dia main sebut. Mana datang mana datang dia boleh tiba-tiba pandai perkataan tu kalau dia tak tahu. Dia dengar cerita Jepun ke tengok dia tu. Ya. Dia pun mesti ada terjemahan. Kalau dia dengar saja dia tak akan faham. Kan, dia talak isteri pakai bahasa Korea kan. Saya tengok cerita Korea je hari-hari. Marah-marah ditiru bahasa.
Dia tiru bahasa dalam tu, kena dari bahasa Korea tu. Contoh apa bahasa saya tak tahulah, yang membawa maksud aku ceraikan kau. Dia pun cakap kat isteri dia, jatuh. Dia takkan tahu, betul tak? Melainkan dia setelah dia membaca ada terjemahan dia, betul tak? Boleh baca suara buah Cina tu bunyi. Bang, saya bagi suara buah Tamil, abang tolong bunyikan. Boleh? Tak boleh. Kan tulisan Korea tiba-tiba orang tunjuk, ni apa? Tolong baca. Saya pun tak tahu bunyi macam mana. Melainkan dia dah tahu dia punya bunyi dan dia tahu makna. Kan? Baru dia tahu pakai. Itu talak soreh, ya. Hujan ke? Okey. Dan yang keduanya talak kinayah. Talak kinayah. Talak kinayah bermaksud semua lafaz yang boleh ditafsirkan sebagai talak atau bukan talak. Apa saja perkataan yang digunakan boleh bawa maksud talak, boleh maksud bukan talak, dia ada maksud lain, kan? Jadi lafaz kinayah tu banyak. Di antaranya ialah anta khaliyah, kamu bebas daripada aku. Bebas macam mana? Kan? Kalau aku bebaskan kau, kau bebas daripada aku. Bebas maksudnya nak pergi kedai ke, itu masuk satu keizinan pula, kan? Anta bariyah, kamu berpisah dengan aku. Pisah macam mana? Kalau dia kata intitalik, Arab biasa sebut, saya biasa dengar waktu rumah sewa saya dulu, sebelah ni rumah Arab. Orang Arab ni suka gaduh. Kadang-kadang malam dengar isteri menjerit-jerit kan, capak-capak pinggan. Lepas tu yang dia dengar cakap intitalik. Jatuh talak tu, intitalik sampai 3 kali. Tengok besok elok jalan 2. Allah, dia orang tak ambil berat. Boleh azan lah. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر Jadi kita sambung sikit kan habis yang kinayah ni ya. Jadi dalam lafaz bahasa Arab lagi dia ilhaqi bi ahlik, baliklah kat keluarga, pergi balik keluarga kau. Itu kinayah lagi ya. Ataupun dia kata u'zubi, jauhkan diri kau pada aku. Duduk jangan dekat aku. Itu bukan maksud tolak ya. Ataupun dia kata pergilah mana-mana, dia kata pergilah mana-mana kamu suka ya. Izhabi haitsu syi'ti, pergilah mana-mana kamu suka. Itu bukan maksud tolak ya. Ada kinayah lagi tu. Jadi kesemua lafaz ini dan seumpamanya dianggap sebagai kinayah. Tak boleh kita nak katakan ini soreh ni kan. Soreh ni so, macam kemarin ada orang datang kemarin ada orang datang dia tanya saya pasal ni ya. Dia kata, awak nak bercerai ke? Suami dia hantar WhatsApp kat situ kan, nak talak ke? Dah jatuh talak ke ustaz? Dah, belum lagi. Dia tanya kan, dia tanya baru. Dia tunjuk, isteri tunjuk, ni suami saya hantar kat saya. Awak nak talak ke? Ya. Itu bukan, dia belum lagi tu kan. Itu baru pertanyaan. Kalau dia kata okey, aku dengan kau dah jatuh talak satu, itu confirm. Itu confirm kan. Kadang dia orang tak puas hati juga bila kita jawab tu. Itu kita cakap macam inilah, puan kalau nak puas hati, puan pergi ke mahkamah, isi borang tanya kat hakim. Yang nanti bila panggil biar hakim jelaskan. Bagi saya tak termasuk lagi ni dalam lafaz jatuh talak ni kan. Tapi dia banyak kali ulang sekali, awak nak cerai ke? Awak nak cerai ke? Betul dah setuju nak cerai ke? Dah tak sabar nak cerai ke? Banyak diulang itu. Jadi tak jatuh lagi kan. Dia nak bagi dia puas hati, suruh dia pergi mahkamah. Pergi mahkamah, isilah borang. Print lah screenshot tu print, tunjuklah kat hakim dia kan. Biar bagi dia puas hati betul kan. Kita cakap kan, dia orang tak percaya pula kan. Jadi dalil penggunaan lafaz kinayah dalam talak ni ya, dalil wujudnya lafaz kinayah dalam talak berpandukan hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha yang bermaksud tatkala Umaymah binti An-Nu'man binti Al-Ja'un dimasukkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda pun menghampirinya dan dia berkata, aku berlindung dengan Allah daripada kamu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi Allah, kamu telah berlindung dengan Tuhan yang Maha Besar. Oleh itu baliklah kepada keluargamu. Kan? Itu daripada faham hadis ni, kalau dia cakap macam tu, kalau Rasulullah niat kata baliklah kepada keluarga kamu tu, cerai, maka jatuhlah.
Kalau tidak, tidaklah. Kita faham. Jadi insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita masuk berkaitan dengan hukum, hukum talak soreh dan hukum talak kinayah ni, untuk kita faham lagi apa jenis, macam mana keadaan yang boleh betul-betul jatuh tu kan. Jika suami lafazkan macam mana, jadi di situ kita akan lebih faham lah. Kalau berlaku apa-apa pun, kurang-kurang kita boleh tolong tenangkanlah pasangan yang ribut-ribut tu kan. Ini belum lagi, kita dah faham, kita belajar, ini bukan jatuh lagi, ya. Wallahu alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا وعزم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبورنا يا الله يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Izinkan ku